Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengadukan kehadiran tuan dan puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok raka. Teknologi maklumat banyak manfaat. Mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi dalam bidang pendidikan ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudari Nur Ain Nabilah. Saudari Nur Ain Nabilah merupakan guru pakar IT di Sekolah Kebahasaan Seri Sendayan. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudari Nur Ain Nabilah. Seterusnya, ahli panel yang kedua, cantik dan lembut orangnya, Saudari Rabiatin Adawiyah. Saudari Rabiatin Adawiyah merupakan guru penasihat kelab ICT Sekolah Menengah Kebahasaan Desa Cempaka. Beliau sudah memegang jawatan sebagai guru pengerusi SMK Desa Cempaka selama 3 tahun. Selamat datang kami ucapkan. Dan di hujung sana, tidak lain dan tidak bukan, merupakan Saudari Nur Amani, guru pembimbing unit reka bentuk dan teknologi maklumat bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Tuanku Jaafar Seremban. Untuk pengetahuan semua, pasukan bimbingan di bawah Saudari Nur Amani merupakan johan bagi pertandingan ICT peringkat kebangsaan selama 2 tahun berturut-turut. Selamat datang juga kami ucapkan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana maklumat, teknologi dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi maklumat ini juga turut mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi, pada hari ini, kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam bidang pendidikan dan apakah kesannya pada pendidikan negara kita. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada guru pakar IT kita selaku ahli panel pertama, Saudari Nur Ain Nabilah. Saudari, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ini? Bolehkah Saudari terangkan sedikit sebanyak kepada kami berkaitannya? Dipersilakan Saudari Nur Ain Nabilah. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang telah diajukan. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin yang saya hormati sekalian. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan Tuan Moderator sebentar tadi. Sebenarnya, teknologi maklumat dan komunikasi ini mempunyai pelbagai takrifan yang bersifat global. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan saya, elok kiranya saya terangkan satu persatu mengenai definisi teknologi maklumat dan komunikasi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, teknologi merujuk kepada aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri,
pertanian, perubatan, perniagaan, sains gunaan dan lain-lain. Okey, manakala menurut Iskandar Ali Shahbana pada tahun 1980, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat dan membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Menurut takrifan teknologi yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi di Malaysia pula, teknologi mewujud kepada aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya adalah maklumat. Maklumat pula adalah cetusan idea, pendapat, pengertian, fakta atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan pengguna semua. Maklumat juga merujuk kepada sebarang data yang telah dimanipulasi oleh komputer yang boleh disimpan, dikongsi dan boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Okey, dan komunikasi pula ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu lain atau sekumpulan individu lain yang merangkumi dua perbuatan, iaitu perbuatan menghantar maklumat dan proses bertukar maklumat untuk mewujudkan pemahaman. Okey, secara ringkasnya, komunikasi dalam teknologi maklumat adalah proses bertukar-tukar maklumat dengan menggunakan peranti dan perkhidmatan komunikasi seperti internet, email, televisi dan video, telefon dan sebagainya. Okey, jadi berdasarkan definisi yang telah saya terangkan tadi, dapat disimpulkan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi ini boleh merupakan satu set ilmu teknologi yang merangkumi alat dan sumber untuk membina, menyebar, menyimpan, membawa nilai tertentu dan menguruskan maklumat. Okey, teknologi ini mampu merapatkan jurang penyebaran ilmu di antara golongan yang berpendidikan dengan golongan yang tidak berpendidikan dan di antara golongan yang kaya dan miskin, di antara mereka yang berada di luar bandar dan di kawasan bandar, dan di antara golongan lelaki dan wanita dan sebagainya. Okey. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjawab soalan yang telah diajukan oleh saudara moderator sebentar tadi. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita, Cik Nur Ain Nabila. Pendefinisian yang sangat padat, jelas dan teratur. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malah penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan pada masa sekarang. Persoalannya saya kepada ahli panel kedua kita iaitu Cik Adawiyah, adakah dasar pendidikan negara kita seiring ataupun menyokong pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan, dan apakah contoh penggunaannya di dalam bidang pendidikan pada masa kini? Dipersilakan Cik Rabiatin Adawiyah. Terima kasih kepada saudari Hannah selaku moderator pada kali ini. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Saya kira tajuk ini sangat menarik untuk dibincangkan, memandangkan negara kita sudah berada di dalam fasa pemodenan yang perlu kepada teknologi maklumat dan komunikasi ini, ataupun dikenali sebagai TMK lah. Okey, baik, berbalik kepada soalan tadi, untuk makluman, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 telah menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini. Hal ini turut dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana pembangunan ICT dalam pendidikan akan dilaksanakan. Jadi, suka untuk saya katakan bahawa pendidikan di Malaysia amat menyokong penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan di Malaysia.
Tujuan utama TMK ada banyak dan antaranya adalah pertama, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur ICT. Yang kedua, meluaskan akses dan ekuiti kelengkapan ICT. Yang ketiga, mewujudkan kurikulum berasaskan ICT iaitu ICT base. Yang seterusnya, meningkatkan sistem penilaian menggunakan ICT dan sebagainya lah. Okey. Sejak beberapa dekad lalu, peningkatan positif dalam penggunaan dan pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan pengguna. Justru beberapa master plan untuk mengintegrasikan ICT dalam pendidikan telah dilaksanakan di Malaysia sendiri. Sebagai contoh, penubuhan kelab atau unit ICT atau TMK di sekolah adalah menunjukkan bukti bahawa Malaysia amat menggalakkan penggunaan TMK dalam sistem pendidikan moden. Antara objektif yang ingin dicapai dalam perancangan ini termasuklah membentuk kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah, memahami konsep, menganalisis maklumat yang dicari dan berfikir secara kritis. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, ICT membantu dari segi pembelajaran dan pengajaran serta sistem pengurusan di sekolah. Oleh demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk 3 polisi dalam pendidikan iaitu pertama, kemudahan ICT dilaksanakan kepada semua pelajar sebagai langkah untuk mengurangkan jurang digital antara sekolah. Polisi kedua ialah ICT dalam pendidikan sebagai medium bantuan pengajaran dan pembelajaran selain menjadikan ICT ni sebahagian daripada mata pelajaran di sekolah serta menggunakan kemudahan ICT untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam sistem pengurusan sekolah. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah pun digunakan dan diterapkan dalam pendidikan negara kita. Pada pandangan saudari Amani, sebagai guru penasihat unit reka bentuk dan teknologi maklumat, apakah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini yang akan memberikan faedah atau kesan yang positif kepada bidang pendidikan atau ianya lebih mendatangkan kesan negatif berbanding kesan yang positif? Dipersilakan ahli panel ketiga kita. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Okey, kita berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini, perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa kebaikan kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, ada setengah pihak yang berpendapat bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada sektor pendidikan. Isu ini juga merupakan isu yang hangat diperbincangkan pada masa kini. Pada pandangan saya sebagai guru pembimbing reka bentuk dan teknologi RBT, penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar dan menjimatkan kos. Penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya boleh mendapat perhatian daripada pelajar dan memudahkan mereka menyerap ilmu yang disampaikan oleh seseorang pengajar. Pada masa kini, boleh dikatakan peralatan teknologi seperti komputer telah menjadi sebahagian daripada kehidupan generasi muda. Oleh itu, penggunaannya dalam bidang pendidikan dapat menjamin hasil yang memuaskan. Hal ini kerana penyampaian dapat dipersembahkan dalam bentuk visual yang menarik, animasi, 3 dimensi dengan suara yang dapat menarik perhatian pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah. Ia juga dapat meringankan beban pelajar yang terpaksa menggalas spek yang penuh dengan buku ke sekolah sekiranya dapat digantikan dengan hanya beberapa keping CD-ROM pada masa hadapan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menyematkan masa pelajar dan memupuk sikap suka membaca dalam kalangan pelajar.
Dengan adanya teknologi, sebarang maklumat dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan satu klik pada tikus, berbanding dengan pelajar pada masa lalu yang terpaksa mencari maklumat dengan cara manual dan bahan bercetak hanyalah satu-satunya harapan untuk mereka memperoleh maklumat yang diingini. Pelajar sekarang mempunyai kelebihan dengan adanya kemudahan internet. Hal ini adalah kerana selain daripada bahan bercetak, pelajar juga dapat memperoleh maklumat yang diingini melalui internet dengan cepat. Penggunaan media elektronik juga dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Sebagai buktinya, untuk memboleh kita mengikuti perkembangan semasa dan menimba ilmu pengetahuan melalui internet, kita perlu membaca kan. Okey, jadi segala maklumat yang dipaparkan melalui laman web adalah dalam bentuk tulisan dan untuk mengetahui maklumat tersebut, kita perlu mahir membaca. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk sikap membaca dalam kalangan mereka. Dengan adanya teknologi yang canggih, segala tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan betul dalam masa yang singkat. Sebagai contoh, proses mencari maklumat, menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pengajar dan lain-lain lagi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ini merupakan kebaikan daripada perkembangan teknologi. Adanya teknologi multimedia menjadi semakin menarik kerana teknologi ini baru diperkenalkan pada tahun 1990. Walaupun sebelumnya ialah sistem CAL, iaitu Computer Aided Learning dan Hypertext yang masih terbatas dalam media yang terpisah-pisah yang mana belum digabungkan seperti multimedia yang memiliki makna gabungan pelbagai media iaitu teks, suara, imej, animasi dan video dalam satu perisian. Mana kata kita compile, kita gabungkan dalam satu file yang mana dalam tu ada teks, suara, imej, animasi dan jadi video. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan, pendidikan jarak jauh menyediakan satu cara untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global. Kini, pelbagai pengetahuan terkini dapat disalurkan melalui internet. Jadi, internet ini merupakan khazanah ilmu yang membantu berjuta-juta pelajar untuk mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Ironinya, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) ini banyak memberikan faedah dan kesan positif kepada bidang pendidikan. Terima kasih kepada saudari Amani atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak murid di sekolah. Persoalannya, adakah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memudahkan atau lebih membebankan guru? Dan apakah pula peranan guru dalam mencairkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pendidikan? Saya tujukan soalan ini kepada ahli panel kedua kita, Cik Adawiyah. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Pada hemat saya bersetuju penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan dikatakan dapat membantu dan memudahkan urusan guru dalam proses pembelajaran. Tidak timbul soalan membebankan guru kerana kewujudannya serta fungsinya lebih kepada membantu dan memudahkan tugas guru. Jadi bagaimana TMK ini dapat membantu guru-guru tersebut? Guru dapat menggunakan kemudahan ini bagi melaksanakan PDP dengan lebih menarik dan berkesan serta ianya memudahkan untuk mencapai objektif PDP yang telah ditetapkan. Namun ini berbalik kepada sikap guru itu sendiri. Ada sesetengah guru yang mungkin mempunyai ideologi yang berbeza dan meletakkan pengaruh negatif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan. Contohnya, apabila seseorang guru yang tidak berminat dengan penggunaan ICT, beliau akan merasa terbeban dan sukar untuk menggunakan TMK itu berbanding guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengenainya. Guru-guru ini tidak akan merasa terbeban, malah merasa lebih lega kerana mempunyai alat bantuan yang efektif bagi menjayakan pengajaran mereka. Mungkinkah saudari Cik Nur Aina bila ingin membuat sedikit penambahbaikan? Terima kasih kepada saudari Hana. Pada masa kini, kita semua tahu bahawa teknologi maklumat komunikasi
TMK ini seharusnya dilihat sebagai satu keperluan, kerana kita tidak boleh lagi menafikan bahawa kegunaan TMK ini sangat penting dan meluas dalam kehidupan seharian kita. Sistem pendidikan kita juga kini perlu selari dengan keperluan dan kemajuan semasa supaya kita ni tidak akan ketinggalan dan kekal berada di takuk lama. Okey, seperti yang telah disebutkan oleh Cik Adawiyah sebentar tadi, semuanya berbalik kepada guru itu sendiri. Oleh itu, guru-guru ini seharusnya melengkapkan diri mereka dengan memantapkan lagi pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini. Seiring dengan peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang kian pesat membangun. Hal ini sangat penting kerana sebagai seorang guru, tugas kita bukan sekadar hanya mengajar murid menulis dan membaca. Malah kita juga ini bertanggungjawab dalam menentukan kemajuan pendidikan di negara kita yang tercinta ini. Justru, saya menyeru kepada semua guru supaya turut membuka minda dan membuka mata untuk mempelajari dan memantapkan lagi kemahiran-kemahiran teknologi dan penguasaan terhadap bidang ini. Okey, setakat itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh kedua-dua ahli panel kita. Namun begitu, pastinya penggunaan teknologi maklumat ini ada balasannya, terutamanya di negara kita, di mana sekolah terbagi kepada sekolah di kawasan bandar dan di luar bandar. Bagaimanakah pula Cikgu Amani ingin melihat keadaan ini? Dipersilakan. Setiap perkara tentunya ada pro dan kontra seperti penggunaan ICT dalam pendidikan. Kebanyakannya berfikir sepertinya sukar untuk mengaplikasikan penggunaan ICT bagi kawasan luar bandar kerana kekurangan bekalan elektrik dan internet. Namun, menurut Konvensyen Nasional, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang kedua, berkenaan merapatkan jurang pendidikan telah menyarankan beberapa program serta projek infrastruktur ICT di luar bandar. Hal ini adalah bertujuan supaya dapat membina kesediaan pembelajaran awal dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 5 tahun, khususnya murid-murid luar bandar dan juga anak-anak orang asli. Sementara itu, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia yang ke-9 turut menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, naik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT, pengaplikasian ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Kementerian Pendidikan juga berusaha untuk merapatkan jurang pendidikan di antara murid-murid sekolah-sekolah bandar dengan murid-murid sekolah-sekolah luar bandar seperti mana yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Oleh hal yang demikian, keterbatasan yang wujud pada masa sekarang akan dilupuskan secara berperingkat dari semasa ke semasa. Jadi saya ni sebagai seorang guru, saya menyokong 100% penggunaan ICT dalam pendidikan di negara kita untuk mewujudkan negara yang berfikiran minda kelas pertama pada masa akan datang. Oleh itu, kedua-dua kawasan ini telah diberikan kemudahan prasarana dan infrastruktur dalam bentuk ICT. Jadi, para pelajar dan pengajar dapat menggunakannya dengan sebaik yang mungkin. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amani atas penjelasannya sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada hari ini dan saya ingin mendengar dari ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Berikan sedikit rumusan berkaitan pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam pendidikan di negara kita. Kita mulakan dengan ahli panel pertama kita, Saudari Nurain Nabila. Dipersilakan. Okey, pada pandangan saya, pengaruh dan sumbangan TMK ini adalah sangat besar dalam bidang pendidikan. Tidak kiralah daripada sudut pengurusan, pentadbiran maupun pengajaran di sekolah. Sebab apa? Sebab apa? Sumbangan TMK ini kita gunakan dalam setiap kerja yang dilakukan dalam buat kerja kita pada hari ini.
Jadi, guru-guru ni seharusnya bersedia untuk menghadapi kemajuan TMK yang dilihat memang semakin pesat dan berkembang saban hari. Pada hari ini, kita ni sedia maklum bahawa sebahagian besar murid, tidak kiralah di kawasan bandar maupun di kawasan desa, mempunyai akses yang cukup mudah terhadap ICT. Situasi ini sangat jelas berbeza dengan apa yang telah dialami sekitar 10 hingga 20 tahun yang lalu, di mana akses kemudahan ICT ini sangat terhad. Jadi, menurut pengumpulan data yang telah direkodkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2020, direkodkan sebanyak 88.7% penduduk di Malaysia merupakan pengguna internet dan 66.69% daripadanya terdiri daripada mereka yang berumur 15 hingga 24 tahun, iaitu kita boleh lihat sebagai golongan mereka yang sedang menerima pendidikan dan pembelajaran. Okey. Jadi, kita sebagai seorang guru perlulah memanfaatkan peluang ini untuk membimbing dan memastikan bahawa murid-murid ini menggunakan ICT untuk tujuan-tujuan yang berfaedah dan berilmiah. Okey. Sekiranya guru itu sendiri yang buta IT, bagaimana pula kita ini untuk membimbing murid-murid yang sememangnya dilahirkan dalam dunia yang maju dan moden ini? Maka, sini saya menegaskan bahawa sangat penting untuk kita ni menguasai ilmu ICT supaya kita ni tidak akan ketinggalan berbanding dengan pelajar-pelajar kita. Okey, setakat itu saja pendapat daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Panel kedua kita, Cik Adawiyah, dipersilakan. Secara konklusinya, dunia tanpa sempadan ini memaksa industri pendidikan di Malaysia untuk melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pesat ini adalah hasil daripada anak-anak mereka, baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pendidikan tinggi (IPT). Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Oleh itu, peranan-peranan daripada pihak pendidik, ibu bapa dan pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sempadan ini. Akhir sekali, pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif, menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita, terutama bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Dan yang terakhir, dipersilakan Cikgu Aman. Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas pada masa kini. Jadi, ia akan memberi kesan terhadap apa yang dipelajari dan bagaimana pelajar belajar sama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, kesan yang baik dan buruk dalam penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya. Persoalan seperti di mana dan bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat harus dijawab dan bukannya kita harus atau tidak harus menggunakannya. Jadi, itu sedikit rumusan daripada saya untuk forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang bukan calang-calang orangnya pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT atau teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dalam bidang pendidikan, namun ianya masih lagi dapat dikategorikan sebagai salah satu
cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang pasti, kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justeru, sebagai pendukung falsafah mendirikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intanlah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, semoga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.